Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1013. Antara paparan utama. Pilihan Raya Negeri Melaka bukan pilihan raya kecil. Ini projek pembodohan PAS kepada rakyat, kata Mujahid. Layakkah bekas Perdana Menteri terima hadiah 100 juta ringgit? Apa khabar SPRM? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terdapat sebilangan pengundi yang salah faham menyangka bahawa pilihan raya negeri Melaka ini sama seperti pilihan raya kecil. Ahli Parlimen Seremban Anthony Locke berkata ramai yang berfikir selepas keluar mengundi kali ini mereka akan keluar sekali lagi untuk mengundi lagi bagi Dewan Undangan Negeri pada pilihan raya umum yang mungkin akan diadakan pada masa terdekat. Kekeliruan ini turut berlaku dalam kalangan pengundi Cina. Jadi, ramai yang ingat kali ini tidak payahlah mungkin kita tunggu pilihan raya umum ke-15 kerana takut COVID dan sebagainya. Mereka tunggu pilihan raya umum ke-15 untuk mengundi. Itu satu kesilapan daripada segi pemahaman kerana kali ini kita mengundi untuk ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Melaka untuk satu penggal baharu. Katanya dalam sesi webinar sempena PRM Melaka baru-baru ini. Anthony turut menjelaskan bahawa penggal baharu itu adalah untuk 5 tahun yang akan datang dan ADUN tidak akan dibubarkan apabila ada pilihan raya umum kerana di peringkat kebangsaan kita memilih ahli-ahli parlimen. Dan untuk Melaka apabila Dewan Undangan Negeri itu tidak dibubarkan bersekali dengan parlimen maka ia tidak akan ada pemilihan di peringkat ahli Dewan Undangan Negeri. Maka wakil-wakil rakyat peringkat negeri akan terus menjalankan tanggungjawab mereka seperti biasa, katanya. Kerana itu ramai pemimpin DAP mengingatkan penyokongnya supaya keluar mengundi pada Sabtu 20 November. Jangan lupa rakyat Melaka keluar mengundi beramai-ramai pada 20 November 2021 nanti. Undi Pakatan Harapan. Kata ahli Dewan Undangan Negeri Pakatan Harapan Paloh Syekh Umar Barib Ali di Facebooknya. Sementara itu, ahli Parlimen Segambut Hanayo menyeru agar pengundi Melaka memilih calon anak muda demi memastikan impian dan suara generasi akan datang akan kedengaran berkumandang kuat di Dewan Undangan Negeri Melaka. Pengundi Dewan Undangan Negeri Pengkalan Batu, pastikan anda balik untuk mengundi calon Pakatan Harapan. Saudara Danish dalam kertas undi nombor 1. Pengundi Pengkalan Batu, pastikan anda balik untuk mengundi calon Pakatan Harapan. Saudara Danish dalam kertas undi nombor 1. Katanya dalam satu video yang dimuat naik dalam laman Facebooknya. Calon Ketua Menteri Melaka bagi Pakatan Harapan Adli Zahari turut memuat naik kempen agar anak muda turun mengundi pada kali ini. Jika mereka tidak turun mengundi, mereka sendiri yang kehilangan hak untuk bersuara. Terdapat 28 kerusi Dewan Undangan Negeri Melaka yang menjadi rebutan parti-parti politik, khususnya Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Jika ramai tidak keluar mengundi, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional mungkin menang dan membentuk kerajaan campuran di Melaka. Perkara yang berlaku kepada Kerajaan Persekutuan akan berlaku di Melaka kerana kedua pihak akan saling berantakan sehingga boleh menjejaskan kestabilan politik di negeri selat itu. Jika rakyat Melaka tak kisah syarikat asing mengangkat pasir dari bumi Melaka, maka duduk di rumah sahajalah. Tak perlu keluar mengundi dan menyesal selama 5 tahun. Ini kerana pihak yang menang dalam pilihan raya negeri ini akan merancang dan menentukan masa depan rakyat Melaka menerusi manifesto yang telah dibentangkan. Justru jika rakyat Melaka mahu pembaharuan dan memiliki kembali pantai-pantai indahnya, maka beri undi tuan-tuan dan puan-puan kepada Pakatan Harapan. Ini kerana Pakatan Harapan adalah parti yang paling stabil dan tidak ada tikam belakang demi kepentingan peribadi. Parti-parti dalam Pakatan Harapan sebulat suara mencalonkan Adli Zahari sebagai Ketua Menteri. Ini berbeza dengan Barisan Nasional yang mencalonkan Datuk Seri Sulaiman Mat Ali, sedangkan bukan rahsia kuasa politik Melaka dipegang Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Perikatan Nasional pula mencalonkan Mas Ermiyati Samsudin yang tiada pengalaman memegang jawatan utama negara.
Jika Barisan Nasional dan Perikatan Nasional membentuk kerajaan campuran, adakah mereka boleh mencapai persetujuan untuk melantik Ketua Menteri daripada pihak lawan semasa pilihan raya negeri? Jika rakyat Melaka ingin suasana politik yang stabil, kemajuan dan kelestarian alam sekitarnya, maka kuasa mentadbiran negeri Melaka wajar dikembalikan kepada Pakatan Harapan yang telah mentadbir negeri tersebut dengan baik selama 22 bulan. Pemberian hibah perlu memenuhi dua syarat utama iaitu aset lembaga tabung haji perlu melebihi liability manakala agensi tersebut perlu menjana keuntungan terlebih dahulu. PricewaterhouseCoopers PwC mendapati akaun lembaga tabung haji diaudit berakhir 31 Disember 2017 merekodkan aset keseluruhan 70.3 bilion ringgit sedangkan liability ialah 74.4 bilion ringgit menunjukkan defisit sebanyak 4.1 bilion ringgit. Demikian kata Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof yang ketika itu menyandang jawatan Menteri Hal Ehwal Agama di Jabatan Perdana Menteri pada tahun 2019. Kemarin Mujahid mengulangi kenyataannya apabila dalam kempen pilihan raya negeri Melaka ada pihak yang mendakwa beliau menjual aset tabung haji. Kata Mujahid, pemberian hibah atau dividen oleh pengurusan tabung haji sejak 2014 juga bertentangan dengan Akta Lembaga Tabung Haji 1995 kerana hibah hanya boleh diberi jika tabung haji mencatatkan keuntungan. Beliau terpaksa mengambil risiko iaitu keputusan yang sukar untuk menyelamatkan tabung haji. Kita bukan jual aset tetapi kita nak menyelamatkan tabung haji, ujar Mujahid. Kata Mujahid, tabung haji akan menghadapi bahaya apabila keadaan kewangannya gawat. Ia bukan soal sentimen tabung haji ini milik orang Islam, namun ramai mengambil kesempatan untuk tujuan politik. Kata Mujahid, nilai aset yang rugi kira-kira 9.7 bilion ringgit. Justru beliau melaksanakan kaedah penstrukturan tabung haji dengan mewujudkan syarikat tujuan khas SPV untuk memulihkan kedudukan kewangannya. SPV yang diwujudkan pengurusan baharu lembaga tabung haji akan memaksimumkan semua aset tabung haji yang prestasinya tidak memuaskan termasuk kemungkinan menjual aset berkaitan. SPV ini syarikat bertujuan khas, Special Purpose Vehicle yang kerajaan kita, ini satu saya betulkan kita bukan jual dekat SPV. Kita transfer aset itu. Kita pindahkan aset itu yang harga betul nilai dia ialah 9 bilion saja. Lebih kurang. 9.7 begitulah. Tapi kerajaan oleh kerana dia nak membantu soal gap antara aset dengan tanggungan yang semakin melebar dan untuk membolehkan kita mengeluarkan hibah. Kalau tidak saya tak boleh buat keluar hibah. Yalah. Tapi hibah tak boleh tinggi sebab kita tak untung. Betul. Beliau berkata demikian semasa bicara semasa siri 27 bertajuk TH Bukti Kejayaan PH, kenapa PAS UMNO tidak iktiraf pada 18 November. Beliau memberi hibah hanya 1.25% tetapi halalan thayyiban mengikut undang-undang halal bukan dengan cara mengorek aset simpanan. Mujahid berkata SPV iaitu Urus Harta Jemaah Sdn Bhd UGSB di bawah tanggungjawab Kementerian Kewangan iaitu kerajaan bukan swasta. Kebetulan Kementerian Kewangan diterajui oleh Lim Guan Eng. Ia bukan diberi kepada DAP, katanya. Baru-baru ini Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Senator Idris Ahmad berkata segala bentuk penjualan aset milik lembaga tabung haji diuruskan oleh syarikat tujuan khas SPV yang dibentuk semasa pentadbiran kerajaan terdahulu telah diarah supaya dihentikan. Saya telah mengarahkan dihenti sebarang bentuk penjualan baru-baru ini terutama aset peladangan yang dimiliki oleh tabung haji, katanya lapor Harakat Daily 18 November lalu. Mengulas mengenainya, Mujahid menasihatkan Idris agar membaca akta tabung haji supaya beliau dapat melihat. Perjalanannya itu ditentukan oleh akta. Okey, itu penting, akta. Yang kedua ialah menteri, walaupun dia bertanggungjawab penuh, Menteri Agama, tapi tanggungjawab penuh dia itu kena memastikan ikut akta, bukan ikut emosi. Bukan ikut kepala otak dia ataupun dengan tekanan daripada sentimen politik. UGSB sebagai syarikat yang diperbadankan oleh Kementerian Kewangan tidak kira siapa yang jadi menteri adalah satu perkara yang disebut ongoing concern. Ia menjadi komitmen yang berterusan tak kira siapa yang jadi kerajaan. Ini bermakna perjanjian itu valid, jelas Mujahid. Kata Ahli Parlimen Parit Buntar itu, kenyataan menteri tersebut hanya berasaskan sentimen dan emosi sebab dia dah kata Mujahid jual aset sedangkan Mujahid tak jual aset. Hanya kerana ia tukar nama dah jual aset. Ini semua cerita otak yang jahat tetapi cuba nak tunjuk langkah pandai. Sedangkan semua orang tahu hotel-hotel ini tidak dijual, tegas Mujahid.
Aset-aset itu bukan di bawah kuasa Menteri Agama. Menteri Agama tidak boleh mengarah Kementerian Kewangan kerana SPV ini di bawah bidang kuasa Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Kata Mujahid, kita buat perjanjian first right of refusal jika hendak dijual. Dia kena tanya tabung haji yang ada hak untuk membelinya, iaitu hak penolakan pertama. Mujahid mendakwa kenyataan menteri itu hanya menggelikan hati sebagai dakwah setelah menuduh beliau menjual aset tabung haji. Seorang itu dilihat tidak cerdik apabila dia mula bercakap, sindir Mujahid. Mujahid berkata Menteri Agama terkejut apabila laporan audit 2019 membuktikan kewangan tabung haji mendapat 5 bintang ikut piawaian. Sementara itu, Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria pula memuat naik tangkap layar sebuah hantaran yang diterbitkan di Malaysia Today. Kenyataan pada tangkap layar itu berbunyi, PAS tidak patut menafikan hak orang bukan Islam dengan mengharamkan judi dan arak. Kenyataan itu dihias dengan gambar besar Mujahid. Dalam komennya, Razman menulis bila cacing naik ke mata. Mujahid menafikan ada mengeluarkan kenyataan tersebut kerana beliau tiada kena-mengena dengan pengumuman Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor berhubung pengharaman judi dan arak di negeri berkenaan. Satu, kenyataan itu tak ada kena-mengena dengan kita pun. Kenyataan itu datang daripada Menteri Besar. Datuk Seri Sanusi. Bahawa Kedah akan tutup premis judi. Okey. Saya tak tahu, dia yang cakap. Kemudian tanyalah dekat Menteri Agama. Menteri Agama ni pula jawab, engkau nak tak kalau suami engkau kaki judi? Tak terjawab juga tu. Tak terjawab juga. Mereka mantik tinggi. Menurut Mujahid, ini merupakan projek pembodohan PAS kepada rakyat. Tak serik-serik memfitnah walaupun memakai pelbagai gelaran di hadapan nama Tuan Guru, Murabi Ummah, Ustaz dan sebagainya. Bertaubatlah. Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim melahirkan rasa amat terkejut tatkala mendapat pengesahan daripada Menteri Kewangan bahawa Kabinet 11 suara telah menerima satu permohonan untuk menghadiahkan sebidang tanah dan sebuah rumah kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang dianggar bernilai 100 juta ringgit. Perkara ini tidak pernah dibincang atau dimaklumkan kepada kami dalam sebarang pertemuan dengan wakil pihak kerajaan, tegas Anwar. Beliau mengingatkan pada saat ini rakyat sedang menderita. Para doktor kontrak masih tidak jelas nasib mereka. Anak-anak B50 berdepan pelbagai rintangan dan halangan untuk belajar. Dan begitu ramai rakyat Malaysia yang hilang penempatan, tempat tinggal malah juga nyawa. Tindakan Kabinet untuk menghadiahkan tanah dan rumah kepada seorang yang telah disabitkan kesalahan oleh mahkamah ternyata keputusan yang paling tidak bermoral dan langsung tidak masuk akal, katanya. Anwar berkata rakyat pasti tidak lupa bagaimana Najib telah mengakibatkan kerajaan dan rakyat Malaysia terpaksa menanggung hutang sebanyak 32 bilion ringgit akibat kebobrokan dan kecurangan Wang Malaysia Development Berhad 1MDB. Menurut Anwar yang juga ahli Parlimen Port Dickson, Najib sehingga hari ini tidak dapat menjelaskan bagaimana sejumlah wang dan barang kemas yang dianggarkan bernilai ratusan juta adalah dalam milikan beliau dan isterinya, Datin Seri Rosmah Mansor. Keputusan yang amat mengejutkan ini memaksa kami untuk mengkaji semula segala bentuk persefahaman yang wujud sehingga kini, tegas Anwar. Kemarin, Dewan Rakyat kecoh apabila Ahli Parlimen Pejuang Langkawi Tun Dr. Mahathir Mohamad mempersoalkan peruntukan sekitar 100 juta ringgit bagi pembinaan rumah Najib Razak. Kenapa nak bagi hadiah 100 juta ringgit pada penyangga? Soal Tun Dr. Mahathir. Setakat yang kita tahu dia adalah satu banduan. He's a convict yang didapati bersalah. Dihukum 12 tahun penjara dan denda lebih daripada 200 juta. Yang dia tak masuk penjara dan dia tak bayar denda. Terima kasih denda betul bayar tapi tak bayar. Inikah jasa yang kerajaan yang ada ini nak balas budi? Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata soalan itu patut dikemukakan kepada Jabatan Perdana Menteri berikutan perkara itu di bawah bidang kuasa jabatan tersebut. Bagaimanapun, Menteri Kewangan mengakui kewujudan permohonan daripada Najib untuk mendapatkan harta bernilai 100 juta ringgit tersebut. Beliau juga mengaku ia telah dibincangkan dalam Kabinet cuma tidak dapat dimasukkan dalam bajet 2022 kerana permohonan Najib itu hanya dibuat selepas bajet tersebut dibentangkan. Beberapa ahli Parlimen Pakatan Harapan turut mempersoalkan anugerah tersebut. Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata tidak pernah berlaku dalam sejarah negara sejak merdeka. Bekas Perdana Menteri minta ratusan juta daripada Kabinet. So, mesti ada integriti. Mesti ada suatu tanggungjawab. Kalau PM dulu tak pernah minta, ini minta, Kabinet harus bertanggungjawab. Memalukan negara. Ujar Salahuddin.
Rata-rata ahli parlimen pembangkang tidak puas hati dengan jawapan Tengku Zafrul. Mereka membangkitkan persoalan jika permohonan Najib itu telah dibincangkan di dalam kabinet, adakah ia sudah diluluskan. Mengulas mengenainya, isu berkenaan ahli parlimen Pakatan Harapan Sepang Muhammad Hanifah Maidin memetik kenyataan Menteri Kewangan. Untuk dilaksanakan perkara ini ianya bakal dilaksanakan melalui pembentangan RUU perbekalan tambahan di Parlimen. Hanifah berkata kenyataan Menteri Kewangan menunjukkan permohonan Najib untuk mendapatkan harta bernilai 100 juta ringgit itu hakikatnya telah pun diluluskan oleh Kabinet Kerajaan Tebuk Atap. Bila Menteri Hamab perkara ini akan dilaksanakan dengan membawanya melalui RUU perbekalan tambahan, ia bermakna harta bernilai 100 juta ringgit yang Najib minta itu telah diluluskan oleh Kabinet dan akan diberikan kepada Najib. Dalam bahasa mudah, wang rakyat bernilai 100 juta ringgit kepada Najib dalam bentuk tanah dan rumah akan dibelanjakan walaupun ianya tidak ada dalam bajet 2022, kata Hanifah. Menurut beliau, ini kerana 100 juta ringgit itu akan hanya dimasukkan nanti di dalam bajet tambahan dalam sidang parlimen yang akan datang untuk dibentang, dibahas dan diluluskan dalam parlimen pula. Maknanya berdasarkan jawapan tersebut, kelulusan di kabinet dah beres atau dah settle. Dalam konteks parlimen bajet tambahan, the supplementary budget bermakna government pergi belanja dulu wang 100 juta ringgit yang diluluskan oleh kabinet itu dan lepas itu ianya akan diluluskan sekali lagi dalam parlimen pula kemudiannya. Itulah prosedurnya, tegas Hanifah. Adilkah anugerah ini? Najib menjadi Perdana Menteri Malaysia pada 3 April 2009 dan berakhir pada 9 Mei 2018 iaitu kira-kira 10 tahun. Jika beliau mendapat anugerah bernilai 100 juta ringgit, maknanya setiap tahun beliau menjadi Perdana Menteri, nilai anugerahnya ialah 10 juta ringgit. Seorang penjawat awam yang bertunggus lumus selama 25 tahun sebelum bersara belum tentu dapat membeli rumah bernilai RM100,000. Inilah peraturan antara dua darjat tahap mega yang hanya berlaku di negara ini. Adakah kleptokrasi sudah jadi halal? Naib Presiden Amanah Adli Zahari pada September lalu mendedahkan projek tambakan laut bagi pelaksanaan projek pembangunan ekonomi pesisiran pantai di negeri Melaka telah dianugerahkan kepada syarikat yang berdaftar di Singapura. Kata Adli, syarikat Tun Perak Holding Private Limited merupakan satu daripada 3 penerima projek berkenaan seluas 476 hektar itu. Ia menguasai 49% nilai saham dalam syarikat Far East Melaka Sdn Bhd. Beliau berkata 2 lagi pemegang saham dalam syarikat itu ialah Toh Koh Ming 21% dan Datuk Wira Lim Kah Chok 29%. Menurut beliau, penganugerahan projek itu dilakukan pada 29 Jun lalu. Tun Perak Holding Private Limited adalah syarikat yang didaftarkan di Singapura dan yang peliknya syarikat ini berdaftar pada 12 Jun lalu dengan modal berbayar hanya $100 Singapura. Adakah dia mampu laksanakan ini semua kerana jumlah bukannya kecil? Apa akan jadi dengan negeri kita? Kita nak beri rakyat 1 ekar atau setengah ekar pun susah. Ini kan pula 1,190 ekar. Dan jika syarikat ini tak mampu laksanakan, apa akan berlaku seterusnya? Ya, mungkin mereka boleh membayar wang premium sehingga 30 juta ringgit. Tetapi kita harus melihat masa depan kita, kenapa kita rancang begitu, ujarnya. Beliau berkata demikian ketika membahaskan ucapan terima kasih atas ucapan pembukaan persidangan Dewan Undangan Negeri oleh Yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Ali Muhammad Rustam. Difahamkan projek tambakan laut seluas 476 hektar yang diberikan kepada syarikat Far East Melaka Sdn Bhd itu bertujuan untuk membina sebuah pelabuhan baru di kawasan zon ekonomi pesisiran pantai Melaka menerusi perancangan Melaka Waterfront Economic Zone. Pada 13 Oktober 2021, Datuk Lokman Nur Adam membuat laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Antara lain dalam kenyataan medianya pada 13 Oktober 2021. Beliau berkata pemegang saham Toh Koh Ming dipercayai memegang saham bagi pihak isterinya yang merupakan seorang warga negara Cina yang bernama Gayame. Pada hakikatnya lebih 70% saham syarikat Far East Melaka Sdn Bhd dikuasai oleh warga asing. Lebih merisaukan, syarikat Far East Melaka Sdn Bhd ini juga telah memperolehi lesen pelabuhan dari Kementerian Pengangkutan Malaysia, dakwa Lokman. Beliau berkata laporan dibuat bagi meminta pihak SPRM menyiasat keterusan pemberian konsesi penambakan laut yang dikabarkan didalangi oleh seorang individu yang disyaki telah menerima habuan bagi mempengaruhi kerajaan negeri Melaka untuk menganugerahkan projek penambakan tersebut. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dalam kenyataan ringkasnya mengesahkan bahawa satu siasatan berhubung royalti pasir dan projek penambakan laut Melaka sedang dijalankan. SPRM akan menjalankan siasatan menyeluruh berhubung kes ini meliputi semua aspek yang dibangkitkan dalam aduan tersebut, tegas kenyataan itu.
Adakah isu ini berkaitan dengan penipuan royalti pasir seperti yang didedahkan oleh Dato' Idris Harun? Beliau berkata demikian ketika mempertahankan tindakannya menarik balik sokongan terhadap Kerajaan Negeri Melaka yang diterajui Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali. Yang menariknya, UMNO berteriak bahawa ia pejuang Melayu Islam, tetapi projek mengorek pasir Negeri Melaka diberikan kepada kaum bukan Melayu dan dari negara asing. Sementara itu, perjanjian projek pertama Melaka Waterfront Economic Zone yang melibatkan tanah tembus guna atau ditambak itu akan terbentang dari Sungai Lereh di Tanjung Keling ke Pantai Puteri, diberi kepada LBS Bina Group untuk menebus dan membangunkan tanah seluas 1,200 ekar di Tanjung Beruas. Pemaju dikatakan meletakkan 94.86 juta ringgit di atas meja, iaitu kira-kira 80,000 per ekar. Ia didakwa jauh di bawah harga tanah komersial per ekar yang ada di Melaka. Sebagai contoh, di Mudah Dok Mai, tanah komersial di Bukit Katil seluas 0.59 ekar dijual dengan harga RM2,588,000. Seperti syarikat Far East dan Tun Perak Holding, kumpulan LBS juga bukan syarikat milik Bumi Putera Melayu Islam. Pengurusinya Tan Sri Lim Hock Guan, pengarah urusannya Datuk Lim Hock Guan, sementara pengarah eksekutif Datuk Sri Lim Hock Sing. LBS Bina Group bukan dari Melaka tetapi beralamat di Plaza Sri Setia Petaling Jaya, Selangor. Demikianlah bagaimana keindahan bumi Melaka yang menjadi warisan berkurun lamanya hasilnya mengalir ke tangan lain. Apa khabar SPRM? Apa perkembangan siasatan kalian? Jangan krik-krik-krik. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.